saya Muhammad Amirul Mustaqim Rusli dan kawan-kawan ingin membentangkan sebuah tajuk yang telah diberi tugas kepada kami, iaitu Revolusi Industri 4.0, hubungan sesama masyarakat. Kesan terhadap hubungan sesama masyarakat. Pertama sekali saya ingin membentangkan asal usul revolusi industri 4.0 ini. Revolusi industri keempat ini ditandai dengan kemunculan superkomputer, robot pintar, kenderaan tanpa pengemudi, suntingan genetik dan perkembangan mikroteknologi yang memungkinkan manusia untuk lebih mengoptimalkan fungsi otak. Dalam erti kata lain, hidup manusia akan dipermudahkan dengan bantuan robot yang bakal menjadi kawan rapat yang akan meneruskan hal ehwal dan tugasan harian manusia. Selain itu juga, segala urusan rumah seperti mencuci baju, memesan makanan dan memberi haiwan kesayangan dan mematikan alat pendingin hawa hanya perlu menekan butang sahaja telefon pintar masing-masing tanpa perlu lagi bersusah payah mengambil perkhidmatan pembantu rumah. Selain tersebut, walaupun pelik, namun secara perlahan telah mula berkembang dan berevolusi menjadi satu bentuk norma yang biasa pada masa akan datang. Walaupun teknologi ini masih dalam fasa pengujian, di peringkat global banyak aplikasi yang telah digunakan, yang telah pun kita amati sebagai contoh, telefon pintar yang menyenangkan kita. Okey, walau bagaimanapun, revolusi perindustrian keempat melibatkan teknologi otomasi memberi cabaran baru kepada semua sektor di negara ini yang memerlukan mereka melakukan perubahan seiring dengan transformasi kita itu untuk kekal berdaya saing. Okey, untuk poin yang seterusnya saya akan serahkan pembentangan ini kepada kawan saya yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Luqman Hakim bin Ishaq. Nombor ID TC 19131. Saya akan menerangkan kesan industri 4.0 kepada hubungan antara sesama manusia. Saya akan bahagikan penerangan kepada 3 bahagian, iaitu kesan kepada pendidikan, kesan kepada ekonomi dan juga kesan kepada sosial. Kesan industri 4.0 kepada industri pendidikan ialah pelajar mendapat sumber rujukan pendidikan yang meluas serta akses kepada bahan pembelajaran yang dengan lebih pantas. Kelas juga mampu dijalankan secara atas talian tanpa perlu hadir ke kelas secara fizikal. Kemudian, pertukaran ilmu secara atas talian antara ilmuwan juga dapat dilakukan di atas talian. Seterusnya, kesan industri 4.0 ke atas ekonomi. Impak positif yang kita dapat lihat ialah seperti perkembangan servis secara atas talian seperti syarikat e-hailing. Dan juga banyak syarikat-syarikat yang mampu menawarkan pembelajaran secara atas talian seperti Lazada dan juga Shopee. Perdagangan serantau juga semakin mudah dengan adanya jaringan internet. Ini membuka peluang pekerjaan ke atas orang-orang yang melakukan pekerjaan secara atas talian atau lebih dikenali sebagai freelancer. Impak negatif kepada ekonomi ialah ianya mampu membunuh perusahaan mikro seperti perniagaan runcit secara kecil-kecilan dan juga banyak berlaku penipuan penjualan di atas talian. Dan juga mata wang juga kini ditukar kepada mata wang digital. Kebanyakan mereka menggunakan wang secara atas talian. Selain itu, pelbagai eksploitasi pasaran dengan barangan tiruan yang mampu membunuh pasaran barangan yang original. Seterusnya, kesan industri 4.0 kepada sosial. Impak positif yang kita dapati daripada perkembangan industri 4.0 ialah kita mampu untuk kekal berhubung dengan ahli keluarga serta rakan-rakan walaupun di mana sahaja mereka berada.
kita dapat mengeratkan hubungan antara keluarga dan rakan-rakan melalui pelbagai aplikasi sosial yang disediakan. Selain itu, kita juga mudah untuk mendapat kenalan baharu melalui media sosial. Dan juga, kita mampu untuk membina komuniti secara maya. Contohnya, komuniti yang mempunyai minat yang sama dan hobi yang sama. Impak negatif melalui sosial ialah penyebaran berita palsu yang sangat banyak tanpa ditapis. Dan juga, kebanyakan orang terlalu leka dengan media sosial sehingga mengabaikan tanggungjawab serta orang di sekeliling mereka. Skop falsafah yang kita dapat pelajari daripada perkembangan industri 4.0 kepada masyarakat ialah skop falsafah logik. Perkembangan industri 4.0 mampu menjimatkan masa dengan adanya perkhidmatan atas talian. Contohnya, kita tidak perlu lagi untuk berbelanja secara fizikal di kedai kerana kita mampu melakukannya secara atas talian. Seterusnya, pembelajaran juga mampu dijalankan secara atas talian dan dengan guru dan juga pelajar mampu berinteraksi melalui aplikasi Zoom dan juga Google Classroom yang disediakan. Dari segi aspek astrologi pula, akses kepada maklumat kerajaan dan juga mana-mana institusi juga lebih mudah dicapai kerana kita hanya perlu ke laman sesama mereka untuk mendapatkan maklumat yang diperlukan. Jadi, masyarakat juga haruslah bijak menggunakan pertumbuhan industri 4.0 untuk mengembangkan potensi diri dan juga untuk bersaing di peringkat global. Selamat sejahtera, nama saya Navin Kumaran, nombor matrik saya TC19082. Hari ini saya ingin membentangkan tentang industri 4.0 kesan kepada hubungan sesama manusia. Yang pertama, dari segi analisis yang saya dibuat bahawa industri 4.0 memberi impak kepada sektor pelancongan di mana sesetengah hotel dan pusat pelancongan yang akan menjual produk mereka dengan membuat promosi melalui internet supaya pasaran akan luas sehingga ke luar negara. Keadaan ini akan mendapat menarik pelancongan yang lebih ramai untuk datang dan bercuti di negara kita dan sekaligus ia akan menyebabkan berlakunya pengaliran mata wang asing. Pelancongan membawa sejumlah besar pendapatan ke dalam ekonomi tempatan dalam bentuk pembayaran barangan dan perkhidmatan yang diperlukan oleh pelancong, menyumbang 30% daripada perkhidmatan perdagangan dunia dan 6% daripada keseluruhan ekspor barangan dan perkhidmatan. Ia juga mewujudkan peluang pekerjaan dalam sektor perkhidmatan ekonomi dalam negara kita yang berkaitan dengan pelancongan. Bentuk perkhidmatan ekonomi syarikat penerbangan, teksi, tempat penginapan, tempat hiburan dan sebagainya. Contoh syarikat penerbangan iaitu Malaysia Airlines dan contoh tempat hiburan yang dikatakan Legoland. Seterusnya, walau bagaimanapun, terdapat juga kesan negatif seperti segelintir pelanggan membuat aduan bahawa terdapat tempat percutian yang telah ditempa melalui iklan dalam internet tidak memuaskan. Keadaan ini akan menjejaskan ekonomi negara kerana pengaliran wang tidak akan berlakunya sekiranya pelancong tidak lagi berminat untuk bercuti ke Malaysia sekaligus ia akan menyebabkan imej buruk negara kita. Maka, pihak hotel atau mana-mana agensi yang mempromosikan tempat pelancongan perlu berwaspada serta menjalankan urus niaga dengan jujur dan bertanggungjawab supaya tidak mengecewakan hati pelanggan. Contoh ayat 4.0 yang digunakan dalam sektor pelancongan di Malaysia iaitu Kementerian Pelancongan Malaysia bekerjasama dengan syarikat internet terbesar dunia iaitu Tencent Holdings melancarkan inisiatif Smart Tourism 4.0 untuk mewujudkan ekosistem pelancongan digital di Malaysia bagi menarik pelancong China. Dan dunia hari ini menjalani apa yang dipanggil revolusi perindustrian keempat akan menyaksikan pertumbuhan didorong oleh sejumlah besar pertukaran data dan kemajuan dalam teknologi serta pembangunan. Bagi industri pelancongan, ia memberi kesan besar terhadap bagaimana orang mengembara. Oleh itu, industri pelancongan perlu mengubah cara mereka beroperasi atau mereka mungkin hilang peluang, dikata oleh Menteri Pelancongan. Akhir sekali, sektor pelancongan merupakan penyumbang terbesar kepada ekonomi negara kita. Maka, saya bersetuju dari segi analisis yang telah saya dibuat dan ia juga dijelaskan melalui prinsip logik akal. Sekian, terima kasih. Pengajaran yang
pelajar boleh perolehi daripada topik ini ialah pembelajaran autentik, kemahiran insaniah, kemahiran berfikir aras tinggi, KBAT. Okey, pembelajaran autentik. Masa autentik ialah menilai pengetahuan atau penglibatan pelajar dalam konteks yang mendekati dunia sebenar atau kehidupan nyata sedekat mungkin. Jenis-jenis penilaian ialah penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan. Sebagai contoh, berkaitan dengan dunia sebenar iaitu pelajar diminta untuk bekerja secara aktif dengan konsep-konsep abstrak, fakta-fakta dan formula yang realistik dan peniruan kepada konsep sebenar. Kemahiran insaniah. Maksud insaniah ialah sifat peribadi yang berupaya meningkatkan kemahiran interaksi individu, prestasi kerja dan prospek kerjaya. Ia juga dikenali sebagai kemahiran interpersonal. Jenis-jenis kemahirannya ialah komunikasi, kerja berpasukan, keusahawanan, kepimpinan. Selain itu, elemen yang dapat menyampaikan idea dengan terang, berkesan dan dengan penuh keyakinan secara lisan dan bertulis. Kebolehan untuk membuat pembentangan secara jelas dengan penuh keyakinan dan bersesuaian dengan tahap pendengar. Seterusnya ialah kemahiran berfikir aras tinggi, KBAT. Maksud KBAT ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penaklukan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu. Jenis-jenis penyelesaian masalah KBAT ialah bukan rutin, BR, lembaga peperiksaan, LP, penyelesaian masalah berserata, PMB. Sebagai contoh, pelajar mengamalkan pemikiran reflektif dan munasabah yang difokuskan kepada usaha memutuskan sama ada sesuatu perkara boleh dipercayai atau tidak. Untuk cadangannya ialah terapkan elemen industri 4.0 dalam setiap sukatan mata pelajaran. Ini adalah supaya pelajar dan graduan pada masa depan tidak terkejut dengan tuntutan industri yang semakin berkembang. Selain itu, kepentingan untuk membaharui kurikulum pendidikan adalah perlu bagi menjadikan tenaga kerja tempatan kita kompetitif dan bergerak seiring dengan trend mega global seperti industri 4.0. Banyak institusi pendidikan peringkat tinggi telah pun memulakan inisiatif mereka sendiri menawarkan kursus seperti analisis data dan pemikiran reka bentuk. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Azam bin Muhammad Nawi, TC 19124. Hari ini saya ingin membentangkan tentang kesimpulan dalam IAP 4.0 kesan terhadap hubungan sesama manusia. Okey, poin yang pertama, revolusi industri 4.0 tidak lagi sewajarnya ditanggapi mengikut kacamata teknologi duniawi semata-mata, malahan aspek akidah dan akhlak manusia yang akan memandunya ke arah kesejahteraan dalam masyarakat. Poin yang kedua, transformasi nasional 2050 yang digagaskan dan demi Malaysia yang dicintai, Kementerian Pendidikan Tinggi yang menjadi induk kepada pelajar jelas begitu proaktif dengan pelbagai strategi ke arah menyediakan pendidikan terbaik bertaraf dunia. Poin akhir sekali, demi Malaysia yang kita cintai, berusahalah agar hari ini lebih baik daripada semalam dan esok akan jauh lebih bersinar daripada hari ini. Sekian, terima kasih daripada saya.